Dengar. Clear? Clear? Ke tak berapa? Sekejap. Jelas Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh. Jelas ke tak? Ni Hajar ke? Ke siapa? Hajar ke ni? Okey. Okey, Syah. Okey, Syah Semua dah masuk, Syah? Semua dah masuk? Rasanya masih Syah? belum. Belum? Oh, okey. Tak apa. Kita tunggu kejap Sementara tu siapa nak baca doa pagi ni? Sakit. Siapa nak baca doa pagi ni? Dah. Baca doa dululah Syah, ini dah masuk chapter tu kan? Saya kata tadi kita kalau boleh kita nak selesaikan dulu pertanyaan Hajar malam tadi, Hajar dengan Riz tu yang chapter 1. Soalan chapter 1 yang mana-mana perlukan clarification tu kita settlekan dulu sebelum kita masuk chapter 2 Okey. Soalan tutorial soalan tutorial yang mana rasa masih lagi confused nak jawab macam mana Chapter 1 dulu, Syah. Slide chapter 1. Ni slide chapter 2 kan? Slide chapter 1. Nampak tak? Ni chapter 2, Syah. Dia tak keluar sekejap. Ni chapter 2. Yang saya nampak ni chapter 2 ni. Sekejap yang ada. Okey. Sekarang nampak ke? Ke tak? Tak nampak. Macam Sekarang tak keluar di punya slide. Oh, ni. Ada Hajar ada ke Hajar? Hajar ada Hajar. Ya, tak keluar lagi Syah. Ya. Tak apa, relax Syah, relax. Pula salah je. Sekejap ya. Stop presenting. Sekarang. Ini ke Baru 38 orang ni Ramai lagi tak masuk ni awak ni. Tidur lagi kot. Aduh, hai Tak apalah, tidur dulu semester ni Belajar semester depan aku agaknya kan. Saya punya statement sedap aja. Tidur dulu sem ni. Puas. Sem depan belajar. Ke macam mana? Okey. Okey Syah, betul tu. Chapter 1 punya Syah. Lewat dah kita ni lewat 15 minit dah. Mana Hajar yang minta clarification semalam tu Syah dapat kontak Hajar tak? Dapat, dia baru balas ni. Okey. Ya. Okey, terus pergi kepada soalan yang jadi pertikaian semalam tu Soalan nombor Soalan berapa? Soalan 23. Lag pula. Soalan
Bawah-bawah 20 berapa tu? Ya ni. Soalan 23 C. Ya. Ya betul. 23 So, question 23. Okey, sebelum tu kita baca doa dulu Syah. Ajak. Siapalah sila. Bismillah. Allah inna hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi kita mulakan dengan 23 ni ya Syah. Okey, untuk question 23A jawapannya apa? The characteristic of the individual about which we collect information are called population. So this one False. is it correct or false? True or false? False. 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 Sebab apa? Sebab apa? How to correct it? How to correct it? Correct statement would be Sample. yes. Correct statement would be Kenapa ini? Sample. Sample. sample to characteristics of individual tu. Characteristics of individual is what? Characteristics. Characteristics of individuals about which we collect information are called population. Kalau characteristics, perkataan characteristics tu sebenarnya apa tu? Yang ada characteristics. Tengok balik, cuba tengok balik slide yang ada term. Tengok slide yang ada term. Siapa tu? Saya madam. Yang ada term. Atas. Yang ada term. Yang ada term. Tu statistical terms. Cuba cari yang ada karakteristik kat mana. Characteristics. Ni dia kena mana yang ada characteristics. Statistic, a summary. Parameters. Ada ke characteristics parameters? Statistik. Sudah. Lagi. Ni bawah lagi. Ada tak kat sini? Ya, pahal. Makin penting. Karakteristik ada tak? Karakteristik tu. Tengok. Mana? Dekat mana? Tadi dekat ya Allah ya Tuhan. Dekat, mana dia? Mana yang ada karakteristik? Variable. Allahu Akbar. So characteristics of the population under study itu ialah definition of Variable. Kena baca dan fahamkan, kena pandai-pandai teli ya. Allahu Akbar. Tengok nota tu, nota ada satu, cari dia punya key point dia. Okay, next, proceed to the next question. Next question please. Next question apa? A table that consists of data values and their counts is called a frequency distribution table. Yang ni apa? True or false? True or false? True or false? True.
True. True or false? True. Yang ni kelas kita hari Sabtu ni. Semalam baru. Ya Allah. True or false? True or false? True. Yes, true. Semalam kita dah belajar Semalam. Frequency distribution. Semalam kan? Allahu Akbar. Yeah. Okay, C. Discrete variable can take any value in an interval. True or false? True or True. false? Yeah? True or false? True. False. Ya True. Allah. Ya Allah, False. dalam pertikaian lagi. True or false? True or false? True or false? Jawab dulu sebelum. True or false? Masya Allah. Okey, Hajar ada Hajar? Hajar ada? Hajar dah masuk belum? Jadi kata dia dah masuk. Hajar ada. Okey, Hajar. Semalam Hajar duk tanya interval. Interval tu apa? Interval tu range. Dia tak sama dengan interval yang level of measurement tu. Interval kat sini maksudnya range. Maksudnya kata kalau kita ada range, saya beri contoh semalam antara 40 to 50. Maksudnya value yang boleh ambil lah. Any value between 40 to 50 tu. Boleh jadi 40.0125. Boleh jadi apa-apalah. Kalau boleh bila value tu can take any value, itu maksudnya adakah dia discrete? Betul ke discrete tu kalau macam tu? Tak. Itu ialah Continuous. continuous. Lepas tu ada lagi apa nama tu yang confuse malam. Itu interval satu maksudnya range. Between in the range value. Sebagai contoh saya bagi semalam between 40 to 50. To 40 to 50 tu kita panggil range ataupun interval. Itu satu. Lepas tu satu lagi semalam saya ada beri contoh pasal shoe size. Shoe size. Tu range kan. Satu lagi semalam apa? Hajar. Yang you confuse Hajar. Ya? Ya, Yang you confuse malam. Istilah apa tu? yang Adam kata interval tu maksud dia selang. Berselang kan? Itu selang. Selang ni macam ni lah. Selang tu antara contohnya 40 to 50. Berselang lain. Berselang tu semalam contohnya shoe size. Saiz kasut kan. Ada saiz 4, ada 4,5, ada saiz 5 kan. Dia berselang 0.5. Dia berselang. Dia tak boleh ambil. Dia cannot take any value between 4 to 4.5. Tak boleh lah saiz kasut is 4.0125. Tak ada macam tu kan? Faham tak Hajar? Faham. Dia ada selang tu. Saiz 4, saiz 4,5 tak ada lah. Saiz kasut 4.0125 contohnya. Faham So dekat sini true or false? False. 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 Yang can take any value ini ialah continuous. Okay? Jelas tak Hajar? Jelas. Yang lain jelas tak? Jelas. Alhamdulillah. Okay, next. The numerical descriptive measures of the sample are called parameters. Yang ni betul tak ni? Ni straightforward daripada istilah ni. True or false? False. Yang numerical descriptive measures of the samples ini dipanggil apa? Statistik. Yes, statistics. Ini straight away daripada nota definition. Okey, kemudian yang E jawapannya apa? The process in which the sample includes elements from each of the homogeneous segment is called cluster sampling. Betul tak tu? True. True or false? True or false? Okey, kena faham betul-betul. Statement ni agak mengconfusekan kan? Apa dia sebut?
process in which the sample includes element from each the homogeneous segment. False. Includes element from each of the homogeneous segment. Jadi maknanya kalau kita kata kalau ada banyak group kan, ada banyak-banyak group, you ambil sampel tu involve all groups ataupun only several groups? Ayat ni. Dia Tak ambil dengar. each. Several. Ambil semua ke ambil sebahagian sahaja? Several. Tengok tu ayat dia include element from each of the Setiap group. homogeneous segment. Segment kat sini groups lah. Jadi maknanya dia ambil tu daripada semua group ataupun part of the groups. Semua. Jadi kalau semua apa namanya? Is it cluster? No. No, it is Stratified. Stratified. Stratified kan? Betul tak? Betul. Yes. Betul kan? Dekat sini dia kata in each of the homogeneous segment ataupun homogeneous group. Betul lah, homogeneous group. Contohnya male. Dalam tu male semua. Jadi namanya ialah homogeneous group. Dalam group tu semuanya benda yang sama. Betul tak? Jelas Okey, jadi ini sebenarnya jawapannya ialah untuk betulkan dia it is stratified. So jawapan kat sini true or false? True or false? False. 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 Yes, very good. Okey, yang lain-lain tu you tolong share jawapan dah siap ke belum ni saya nak jawapan untuk utamanya soalan-soalan yang perlukan explanation yang straight away daripada nota tu tak apa sangat yang cara you nak jawab tu supaya boleh dapat full mark. Yang tu saya nak you share jawapan. Ya? Share dekat Telegram Okey, ada lagi tak soalan-soalan yang confused kat sini untuk chapter 1? Ada tak? Is there any other confused question? Tak ada dah. Ya, ada lagi. Tak ada. Kalau tak ada kita masuk. Ya. Soalan berapa aja? Yang soalan 24C tu. 24C ya. Kejap. Syah pergi ke 24C Syah, chapter 1. Nampak tak ke line slide? Ni chapter berapa ni Syah? Chapter 2 dah Syah ni. Ni chapter 2 Syah. Chapter 1. Question 24. Nak random dia macam banyak pula. Yeah. Banyak pula. Okey, tak apa. Take your time. Tadi sepatutnya kan semula-semula ataupun Hajar you baca soalan tu Hajar. Sementara Syah settlekan. You boleh baca tak? Ya? Bukan saya yang tanya. Bukan Hajar. Siapa yang tanya? Tadi rasanya Zakira Aisyah yang tanya. Zakira, tolong baca. Sementara Syah cuba reach question 24 reach. Zakira boleh baca soalan. Boleh baca soalan. Yang mana yang you confused tu baca ya. State the level of data measurement used in each of the following variables. Dia minta kat sini the ranking of the top 100 universities in the world. Okay, ranking of university. Ranking of university ni apa dia? Class. Your answer class. Ranking of university. Apa dia? Ordinal. Ranking Ranking of university. Okay. Jadi dekat sini kadang-kadang dia quite confused sikit. Kalau saya terima ordinal, kadang kalau kita nak masukkan ratio pun kadang boleh juga macam itulah. Tak apalah, ordinal pun boleh Okay. Sebab dia banyak kan universiti kan, beratus-ratus tak.
Tapi sebab ranking tu dia bukan exact value. Jadi kadang-kadang kita boleh terima sebagai ordinal. Mungkin boleh terima sebagai ordinal. Zakira? Jadi senang-senang ceritanya kalau ada ranking ni kan. Ranking ni kadang payah kita nak tentukan exact value, macam week tu memang exact kan. Jadi itulah, walaupun dia banyak beratus-ratus, tapi bolehlah kita kata sebagai ordinal. Jadi payah juga nak kata ni, kadang-kadang jawapan yang macam ni dia kena itulah tolerate value tu ada. Okay, tak apalah, kita terima hari ni jawapannya sebagai convenient apa benda pula, sebagai ordinal. Yes, ordinal. Ya, betul. Ada lagi yang confused? Ada lagi, Zakira? Ada lagi soalan lain yang you rasa confused? Tak ada dah kot. Okay, tak ada. Okay, beres. Okay, now. Next. Okay, Syah. Pergi kepada chapter 2, Syah. Chapter 2. Slide. Share slide chapter 2, Syah. Yang tadi, sian kat you, Syah. Syah terkeluar, madam. Dia bagi tahu. Syah terkeluar. Ada sesiapa boleh bantu share slide chapter 2. Cabaran ikut kelas online macam ni lah. Ada siapa boleh bantu untuk share slide chapter 2? Okey. Okey, sekarang kita dah dapat Okey, chapter 2. Okey, chapter 2 sudah Dah. Dekat chapter 2. Are you ready now, class? Semalam saya disuruh buat. Saya disuruh buat MBC. Apa dia MBC? Multiple bar chart. Tadi saya dah nampak tadi yang you buat, you tunjuk tadi kan. Siapa buat tu? Multiple bar chart tadi. Saya. Siapa buat? Siapa, Syah ke yang buat? Okey, Syah, mana Syah MBC yang you buat? Ini. Ya. Mana MBC yang you buat? Ini siapa sekarang yang present ni? Tak tahulah saya. Siapa yang present sekarang? Hajar. Ya, Hajar. Tapi boleh tak Syah baca sebab saya tak berapa sihat, so saya tak ada sangat. Tak. Okay. Aku dah present yang aku dah buat tadi tu. Boleh. Tak boleh. Jap. I present balik. Okey, jap. Dah. Present balik. Harap-harap tak lag lagi macam tadi. Hang pula. Tak betul. Okey. Nampak tak? Nampak. Okey. Orang lain nampak tak? Nampak. Okey. Sila Syah. Ya. Kelajak. Pergi balik dekat yang you buat tadi. Tu kan? Ya. Ini. Jadi bila you nak buat mana dia, Syah? Bila nak buat multiple bar. Dia jadi dua. Sabar. Ni multiple baca ada kan? Okey. Jadi bila buat multiple baca ni pastikan ni tak ada ni Syah. Dia kena ada title.
Dia kena ada title. Y-axis tu title dia apa? Kena ada title. Macam contoh tu kan. Gender. Gender apa tu? Oh, gender pula dah. Bukan. Y-axis title dia mestilah frekuensi Frekuensi dia apa? Tak boleh tulis pula. Frekuensi dia punya Number of. Tengok example dia. Ni sebab contoh dia mestilah macam ni macam yang the first one tu, most used technology tu. Dia macam tu dia kena macam tu. Number of user. Dia kena ada number of user. Dekat sini dekat ini Number of contoh yang ini you kena tengok number of, tengok example dia tu apa. Tengok balik example tu yang example 1 ni example 1 ni So number of job category. Number of job category pula dah. Okay, orang lain number of Staff. Number of students. number of staff. Student mari mana pula, la ilaha illallah. Number of staff. Buhara betul hafal. Number of Staff. staff. Number of staff. Dekat y-axis tu kena letak tajuknya apa Mesti letak tajuknya apa. Number of staff. Yang X tu? Ya, X tu. X tu apa? Apa benda professional, non-professional tu apa? Job category. Job category. Job category. Kemudian yang you pakai tu yang men women tu apa atas dia? Tajuk dia kena ada lah. Gender. Kena letak gender. Lepas tu title dia pun kena ada lah. Macam tu pastikan ada benda-benda tu. Lepas tu satu lagi kan. Bila you nak buat ni, you ada dua pilihan, betul tak? Satu pilihan lain ialah x-axis tu gender. Betul tak? Yang job category tu dekat tepi tu. Kan? Ia ada dua pilihan kan? So nak pilih yang mana? Okay, kalau untuk buat projek, you kena fikir. You kena tengok yang mana lebih sesuai untuk you explain. Macam tu. Total tak payahlah, Syah. Dekat sini Syah. Total tak payah masukkan Total tu jangan masukkan. Apa pula ke total? Ada total pula You kena letak dia punya bar tu buang you punya apa nama tu yang gender tu men women je. Tak payahlah masuk total tu. Sila buang bar yang ada total tu Okay. Macam tu. Tak payah yang tu Boleh buang dengan cepat tak? Boleh tak macam kat sini je ke macam mana? You buang je dekat sebelah tu macam mana dekat table. Sebab you highlightkan, you jangan highlightkan yang total. Jadi macam mana? Leceh sikit. Shut out. Tak apalah kalau tak dapat, tak apalah, kita tengok, kita rujuk kepada yang ni je So dekat sini kan Syah, macam mana kita nak buat Syah? Tak kira lah semua orang abaikan yang kuning tu You abaikan yang kuning tu. How are you going to explain this chart? Yang purple tu ialah men. Macam mana nak kata tu? You mesti kata macam ni apa beza men dengan woman kat sini? Ada beza tak? Lelaki dengan perempuan ada beza tak? Ada. Apa bezanya? Beza dia lelaki dengan perempuan. Ya Allah ya Tuhanku. Tengok kat sini majoriti lelaki dengan majoriti perempuan tu apa bezanya? Jauh. Majority of the men are low. Ya Allah ya Tuhanku. Kalau you tengok kan. Majority of men professional. Majority of men are professional staff. Betul tak? Betul. While majority of women are non-professional. non-professional staff.
Macam tu cara you nak Explain. explain, ya? Boleh tak? Boleh, madam. Okey, macam itulah caranya. Okey, beres. Boleh betulkan yang ni, ya? Okey, seterusnya kita nak sambung. Hari ni. Ya. Hari ni kita nak sambung kepada yang lain-lain tu senang je, boleh go through sendiri, ya. Okey, sekarang kita nak sambung kat mana sekarang? Mana ni? Ish. Allah Akbar. Kita dah habis. Kita sekarang nak masuk 2.3 kan? 2.3. Yang kelas hari Sabtu, kelas malam kita dah buat classification of kita dah buat yang semalam. Ingat balik yang semalam kita buat apa? Cuba tengok tajuk dia, Syah. Atas tajuk yang kita dah cover semalam. Organizing. Tu 2.2 kan? Ya. 2.2 semalam 2.2 tu kita dah buat, kita organize and graphing qualitative data. Semalam ni yang kita dah buat semalam, kita dah buat frequency distribution. From frequency distribution kita boleh buat bar chart dan pie chart kan. Dan juga kita buat juga contingency table. Daripada contingency table kita boleh buat multiple bar chart and what is CBC? Kelas sudah. CBC tu apa? Komponen Single bar chart. Single pula dah. Apa? Komponen bar chart. Komponen bar chart. Komponen bar bar chart. chart. Okay, yang tu yang kelas malam. So hari ni kita akan sambung kepada mana kita sambung lepas ni kita sambung kepada lepas ni kita dah buat semalam. Kita sambung kepada classification of atas lagi, Syah. Ni 2.3 Hari ni kita sambung 2.3. You all print tak nota ni? Ke tak? Belum lagi. Allahu Akbar. Print, alhamdulillah. Print senang kan? Print senang. Yang ni untuk tengok dalam kelas macam ni je. Nanti nak buat latihan senang print. Okay, classification of quantitative data. So, quantitative data ni kita bahagikan dia kepada berapa? Ada berapa? Ada berapa? 2. Apa dia? Group data. Group data dan Data and frequency distribution table. Ada dua. Group data ataupun raw data. Yang macam mana kita panggil group data tu? Tu tengok contoh tu Tengok contoh saya bagi raw data. The following data shows the number of children owned by 20 families. Number of children owned by 20 families. Dia bagi data kat situ satu-satu kan? Maksudnya first family has 1 child, second family has 4 children and so on. Satu-satu data dia kan? Yang ni kita panggil apa kelas? Kita panggil apa ni? Masih lagi berada di alam mimpi ni Hello? Mana suara-suara anda semua? Yang ni kita panggil apa? Group data. Group data ataupun raw data. No data. Group ataupun raw data. Raw data Raw data. Dia pun baru nak kenal data ni Kemudian yang kedua tu B dalam bentuk apa? Frequency distribution. Frequency distribution data. Tengok tu. Yang number of children tadi tu tengok B tu example 2, tengok example 2 benda yang sama tadi. Example 2 tadi you summarize dalam bentuk sabar. You summarize dalam bentuk frequency distribution.
Maksudnya yang ada 0 children, Allah hai. Frekuensi tu boleh tak you tolong saya. Frekuensi tu tak nak macam tu, kena beri namanya dekat dalam table. Dekat dalam table tu frekuensi tu tulis buang frekuensi tu type. Frekuensi kat situ sepatutnya apa? Number of apa dia tu? Fikir nak number of family. Number of families. Number of families. Kena tulis macam tu. Saya tak nak you tulis frekuensi. Bukan macam tu. Number of families. Macam ni. Baru kita faham. So daripada sini, there are 2 families that has no children. Macam tu. Kena faham gitu. Betul tak? Kelas? Betul. Kita yang ni Ni kita dah convert dia kepada frequency distribution. Yang data raw data tadi satu-satu kita dah convert kepada frequency distribution. Frequency distribution ni pula ada berapa kelas? Ada 2. Yang pertama tu example 2 tu individual. Macam mana ya kita tengok individual tu, tengok number of children tu dia bagi individu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang macam tu kan? Tu individual frequency distribution. Dan kita tengok pula ada pula yang dalam bentuk group. Group ni ada 2 jenis lagi. Cuba tengok example bawah dulu. Next slide dulu. Cuba tengok next slide. You tengok slide. Okay. Tengok example 3 bawah, Syah. Example 3. Tengok ni Tengok ni. Example 3, tengok table dia. Table type 1 tu. Tengok. Ni tengok dia dalam bentuk, tengok dia punya age tu. Age tu tengok dia bagi dalam bentuk 25 up to less than 30. Kemudian 30 up to less than 35. Ini kita panggil interval semalam tu. Hajar. Hajar. Ya, saya. Ni contoh interval Selang kelas. Interval dia, interval tu ialah range of value. Range of value dia between 25 up to less than 30. Itu ialah satu interval. Inilah maksud interval ni. Faham ada yang jenis macam ni. Tengok type 1. Apa beza type 1 dengan type 2? Cuba tengok example bawah tu, example 4. Next slide, Syah. Tu beza dia. Yang ini ialah amount received. The first one between 80 to 89, second one 90 to 99. Tu. Nampak beza tak? Dia punya kelas dia tu. Type 1 dengan type 2 ada beza tak? Nampak tak beza dia? Nampak tak? Okey, untuk nampak dengan lebih jelas, ini saya dah bagi yang contoh ni lah. Pergi balik dekat first slide. Bukan first slide yang sebelum type 1 tu. Yang atas tu. Ya. Ni jap. Bukan yang ni yang ada hijau type 1 ni. Tu. Types. Okey, cukup. Sini Syah. Okey, sini. Yang ada types tu kan? Okey, Syah. Semua orang lah tengok. Okey, sebelum kita pergi sini, you pergi kepada previous slide, Syah. Slide sebelum ni dulu. Slide sebelum ni yang mana? Atas. Sebelum ni. Ya atas. Okey, sini. Sini terminologi ni. Terminologies used in group frequency distribution. Yang pertama namanya ialah class limit. Class limit atau class interval. Ni perkataan interval. Perkataan interval ni maksudnya selang dekat sini selang kelas tu. Bukan interval yang kita belajar ratio semua tu So tolong fahamkan dia punya term dahulu. So first terminology of the class limit
second class boundary. Okey. Pergi kepada bawah yang tadi. Next slide. Class limit, class boundary kan. So, okey. You akan ada dua, class limit, ada class boundary. Ada class limit, ada class boundary. Yang dalam soalan tu, soalan pasir, soalan tutorial tu namanya class limit atau class interval kelas. Namanya ialah class limit or class interval. Jadi class limit or class interval ni ada dua jenis lah. Ada dua jenis. There are two types, class limits or class interval. Okay, yang pertama kita dah tengok tadi kan? You okay tak? Jadi kita dah tengok di bawah tadi. Contoh variable apa tadi? Tengok sini. Tak apa tengok sini je. You kena ingat yang tadi tu. Saya bagi contoh apa tadi? Tak ingat lah. Yang bawah tadi kita bagi age kan? Betul tak? Age. Okay. Tak apalah. Yang paling penting you kena tengok cara tulis tu. Cara kita tulis, cara soalan tulis kelas limit. Tengok First, dia tulis 30 up to less than 50. Second, 50 up to less than 70. Macam tu. You tengok yang kedua tu 30 up to 49. Yang kedua second class 50 up to 69. Ada beza tak you tengok tu? Ada. Ada beza Ada. tak? Tengok Jadi kalau you tengok first one kan kelas limit kan. Daripada kelas limit tu you kena tahu how to convert into class boundary. You kena limit. You kena tengok daripada yang pertama kan 30 up to less than 50. Nak tukar kepada class boundary macam mana tu cara dia? Gunakan figure yang sama kan? Yes. 30 up to 50, second 50 up to 70. Kalau you tengok syarat dia kan, saya dah warnakan hijau tu, tengok tak? Nampak tak? Syarat dia untuk tukar kepada class boundary ni, tengok syarat dia kat atas tu. The upper boundary of one class equals to the lower boundary of the next class. Refer values of the same color. Macam tu. Jadi nampak jelas tak? Nampak. Kan? Jadi part 1 tu, cuba you tunjuk. Bila saya sebut you tunjuk. 30 up 50, cuba tunjuk. Less than 50, less than 50. Lepas tu yang kedua 50 up to less than 70. Kalau convert kepada class boundary, tengok yang hijau tu. Hijau. Class boundary sebelah dia. 50 dengan 50. So the same value as class limit. You are using the same values as class limit. Yang bezanya dia tak ada tanda less than tu. Betul tak? Betul. Itu je beza dia. Yang ni you kena nampak dulu macam mana kita nak convert dia kepada class boundary. Tapi kalau yang jenis yang nombor 2 tu, soalan akan ada dua jenis nanti. Macam mana dia tulis? Class limit ataupun class interval. Kalau dia tulis 30 up to 49, second one 59, nak convert kepada class boundary, macam mana caranya? Caranya ialah 49 dengan 50 tu you kena jadikan figure yang sama. Macam mana nak bagi figure tu sama? 49 dengan 50. Macam mana nak buat? Tu saya dah ada tulis kat atas tu. Tulisan hijau atas tu, type 2 Tunjuk je. Note. Nampak Untuk type 2, CB tu need to calculate. You kena kira
Cara nak kira 49 ambil titik tengah dia 49 plus 50 divide by 2 so dia dapat 49.5. Betul tak? Betul tak? Betul. Jadi macam tu kita ambil titik tengah dia. Jadi first class jadi nilainya ialah 29.5 up to 49.5, second tu 49.5 up to 69.5 and so on. Jelas tak ni? Jelas tak? Ada soalan nak tanya. How to convert a class limit into a class boundary? Jelas ke tak jelas? Jadi just tambah 0.5 je lah, madam. Tambah 0.5. Dengan kata lain tambah 0.5. Maknanya yang sebelah kanan tu tambah 0.5, yang sebelah kiri tu kena tolak 0.5 dah, macam tu lah. Betul tak? Betul. Gitu caranya. Jelas tak tu? Semua orang? Jelas, madam. Jelas, madam. Gitu kena jelas. Jadi tugas seterusnya ialah you pergi kepada example 3. Example 3. Ni dia punya data dia. Tu type 1. Sekejap tengok type 1. Kita tulis macam ni So boleh tak you convert kepada class boundary? Boleh je kan? First one akan jadi berapa? Tu type. Type je lah. Type. Up to second. Dan seterusnya lah. Macam tu kan? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Pergi kepada yang bawah pula. Example 4. Example 4. Example 4 type 2 table. Type 2 frequency table. So kalau ditulis macam tu, so sekarang macam mana? How are you going to convert into class boundary? Tulis. Dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 7.5. Betul. Maknanya yang sebelah 89 tu tambah 0.5, yang sebelah 80 tu tolak 0.5 dan seterusnya. Okay, next class. Next class. Next class, ya. 89 plus 90. Mesti yang pertama tu mesti sama. Sama. Mesti sama. Okey, macam tu. Okey, beres. Okey ni. Dan seterusnya lah. Nanti you boleh teruskan. Ini saya hanya nak beritahu you cara how do you convert class limit ataupun class interval into class boundary. Itu je Okey, next. Seterusnya. Nanti boleh teruskan Seterusnya, next slide. Jap. Sabar. Sabar, kejap sekarang ni kita pergi kepada graphic presentation of group frequency distribution. Graphic presentation of group frequency distribution. Jadi kalau you ada group frequency distribution, maksudnya data yang dalam bentuk frequency distribution tadi tu, ada beberapa perkara yang you boleh buat. Yang pertama, you boleh buat histogram. Histogram ni apa syarat nak buat histogram? You kena ada group frequency distribution, iaitu which consists of 2 column. You kena ada cumulative CB. CB ni apa? What is CB? Sorry. CB tu apa? CB tu apa? Class boundary.
Class boundary you kena guna class boundary dengan frekuensi class boundary. Kita tak boleh guna class limit kita kena guna class boundary. Tengok contoh class boundary tadi. Pergi balik next previous tu class boundary ni Ni dekat tu. Yang you baru isi 2 baris tu. Tu class boundary kan? So nak buat histogram, you kena ada kolom. Cuba you highlightkan kolom class boundary dengan frekuensi. Highlight kan. Dengan frekuensi. Highlightkan satu lagi frekuensi tu. Frekuensi number of children. Tulisannya yang di highlight. Tulisannya yang di highlight. You kena highlight table lah. Highlight tu macam ni, tak reti. Tak reti. Ya, tak apalah. 2 tu lah maksudnya kan. Okey, sekarang number of children tu kena isi lah. Maksudnya antara 79.5 up to 89.5 tu ada berapa? Kena isi lah. Boleh buat sendiri Boleh Maksudnya kena ambil daripada yang nombor-nombor dia bagi lah. tu lah. Ya, kena bilang. Tak adalah macam ni. Biasanya dia beri dalam peperiksaan dia beri ni, saya nak sajalah nak bagi you nampak biasanya dalam peperiksaan dia bagilah semua figure-figure tu. Yang you kena tahu hanyalah how to convert class limit into class boundary. Okey jadi saya ulang balik semula. Nak buat histogram. Ada tak contoh you selitkan kat sini you insert kat sini contoh histogram yang saya bagi dekat dalam grup tu. Ada tak you masukkan kat sini? Tak ada. Maknanya dekat tak ada ke? Tak ada. Tak ada Alah hai. You kena buat macam tu lah. Aduh. Susah juga nak tunjuk ni. Tapi you boleh tengok lah contoh yang saya bagi tu kan. Nak buat histogram dekat kertas kerah tu, you kena letakkan table tu. Table yang ada class boundary dan frekuensi. Senang saya nak refer maksudnya kat sini you kena ada 75 contoh kat sini 79.5 up to 89.5 berapa frekuensi dia. Lepas tu tapi contoh dekat sini lain ni yang saya bagi ni Boleh buat sendiri tak rasanya? Boleh faham tak apa yang saya maksudkan? Sebab tu saya suruh masukkan, saya suruh insert tu. Yang saya bagi contoh tu Okey, tak apalah. Mungkin next class lah You boleh tengok contoh yang saya bagi dekat dalam group tu nanti, boleh tak? Nanti Boleh. lepas ni saya boleh You faham tak yang macam mana nak buat ni? Faham tak? Faham. Slow je Okey. Jadi lepas tu yang kedua pula, sebab tu susah juga nak cakap ni Aduh. Sebab nak lukis dekat yang saya bagi contoh tu yang student buat you lukis dekat kertas kerah. Yang kat sini susah sikit nak tunjuk ni Okey, tak apa. Saya beritahu je. Yang pertama tadi histogram. Yang kedua ialah namanya apa? Tu. Apa dia? Frekuensi poligon. Yang pertama histogram, yang kedua frekuensi poligon. Frekuensi poligon ni apa? Sepatutnya kan
Frekuensi poligon ni you join the midpoint of each class of histogram. You sambung titik tengah histogram tu jadi histogram tu biasanya kita kena buat apa nama tu, ada space satu kelas sebelum tu Jadi maknanya kalau kat atas ni kita tak bolehlah mula daripada 40 up to 50 terus. Kena mulakan daripada kelas 30 up to 40 dulu. Faham tak? Susah tak berapa nak nampak kat sini Nanti saya cari yang sebab tu kena ambil yang student buat tu Jadi antara 30 to 40 tengah-tengah dia berapa? Between 30 to 40. What is the mid value? 35. 35. Dia tak sama dengan yang bawah ni Bawah dengan atas lain ni. Jadi maknanya between 30 to 40 tengah-tengah dia 35. You sambung 35 tu kat tengah-tengah dia, pergi dekat histogram tu Kena sambung. Nanti saya tunjuk contoh Saya tunjuk contoh lain yang student buat supaya you nampak Itu saya dah minta tolong you insert kan. Tak apalah. Nanti tolong sambung titik tengah dia. Kelas. Kelas. Ni. Ya, madam. Itu ya. Okey, cuba you pergi pada next slide dulu. Next slide. Ni. Okey, next slide ni ni. Okey. So next slide ni tengok using data in example 3, construct histogram and frequency polygon and less than ogive. Ada 3 perkara kat sini. So saya kata tadi, yang pertama kalau nak buat histogram dengan frekuensi polygon, kena tukar dulu. Okey tu saya dah ambil kelas boundary dia kan. Kita tengok ni data kat atas ni. Cuba kita tengok example 3 tadi. Ni saya dah ambil hanya kelas boundary. Tengok tadi example 3, cuba tengok. Cuba tengok atas slide yang ada example 3 ni. Example 3. Ni example 3 ni. Example 3 type 1 tu dah. Type 1 frequency table tu. Saya dah ambil bahagian kelas boundary dengan frekuensinya sahaja, bawa ke sana untuk lukis histogram. You faham tak? Faham tak? Nanti tengok balik. Slide yang tadi. Slide yang tadi nanti saya minta you buatlah nanti yang ni. Okey. Ni Ni daripada data ni you boleh lukis histogram. Maknanya dia punya x-axis tu apa title of x-axis kelas? Age. Age, boundary. yes, very good. Tak boleh, jangan tulis kelas boundary. Tajuk dia ialah age. Tapi you ambil 3 kelas boundary. Tak payahlah tulis kelas boundary kat situ. Kena tulis apa? Age. Age. Yes, very good. Nanti buat tulis age. Kemudian Y dia apa? Y? Number of buyers. Number of Buyers. Jangan tulis frekuensi Jangan sekali-kali tulis frekuensi. Frekuensi itu apa? Itu nak bagi faham je Mestilah x-axis tajuk age in years, and then y-axis dia punya title dia number of buyers. Kemudian you buat dia punya bar tu Bar dia tu mestilah bersentuhan satu sama lain, sebab tu kita pakai kelas boundary kan. Betul tak? Dia mesti
bersentuhan. Faham Boleh buat tak? Kemudian sambung titik tengah dia tu. Medium. So nanti Kelas. yang graf ni dia akan naik lepas tu turun. Naik atau turun, yelah, dia ikut dia punya, tengok frekuensi dia 3, 18, 13, ikut macam tu lah. Macam tadi, cuba tengok dia ikut ni lah. Tengok tadi, cuba tengok contoh yang saya bagi dekat ni tadi. Mari kita tengok jap Tadi. Previous. Okey, jadi kalau ikut contoh ni, ni. Jadi kalau yang ni maknanya dia punya value tu ialah 40 up to 50. Dia punya frekuensinya berapa tu? 15 dah lebih kurang tak? Betul tak? Kelas. Apa tu? 50 up to 60 apa tu? 20. 22 ke? 20 ke? Tak tahu lah. 22 Kemudian 22 lebih kurang lah. Kemudian 60 up to 70 lebih kurang 35 lah. Macam tu lah. Macam tu Macam ni buat Oh, so just raise number dekat X, Y tu. Ya. Faham Faham tak? Faham, madam. Macam ni macam ni cara nak buat. Lepas tu you kena spare satu kelas sebelum nak buat nanti spare satu kelas sebelum. Ni tak ada space untuk one class earlier. Patutnya ada 30 ke 40 tu bagi ruang. Boleh tak? Bagi ruang boleh tak you edit kat situ nak bagi ruang? Tak boleh Tak boleh, ni macam gambar. Itulah susah sikit saya nak edit tak boleh sepatutnya dia kena bagi satu space sebelum tu. 30 up to 40. Ini ada ruang lah. Ada ruang sebab kita nak tambah poligon. Kita boleh buat yang macam yes, betul, nak buat poligon. Poligon tu dalam satu graf tapi bukan berasingan macam ni Dia sepatutnya on the same graph. You buat nanti tunjuk. Boleh tak? Boleh buat yang ni Okey, beres. Okey, next kelas. Next. Pergi kepada daripada sini Okey, daripada sini yang ni tadi you kena buat yang pertama histogram dengan frekuensi poligon. Yang kedua ialah daripada data ni you boleh buat less than ogive. Less than ogive. Okey, less than ogive tu tengok less than ogive dia kena bagi ni dia kena ada cumulative FD table. Tengok cumulative FD table, tengok saya dah bagi contoh tu. First kita kena tulis tu less than 25. Less than 25. Mana dapat 25 tu? Daripada kelas boundary. Daripada kelas boundary ni First lower boundary. Lower boundary yang first is 25, less than 25. Maknanya saya akan tanya you, how many buyers age less than 25? Ada tak buyer yang umurnya kurang daripada 25 tahun? Ada tak? Ada tak? Tak ada kan? Ada. Ada. La ilaha illallah. Is there any buyers whose age is less than 25? Tak ada. Ada tak? Tak ada, kosong kan? So first value must be 0. Saya kata macam itulah, must be 0. And then second, how many buyers age less than 30 years? 3. 3 kan? How many buyers whose age is less than 35? 21. Macam dapat 21? 18 tambah 3. Ya. Tambah 3 tambah 18, so 21. Betul kan? Ni namanya cumulative ni Cumulative, tambah. Okay. Seterusnya, how many buyers whose age is less than 40? 34. Berapa? Letak kat situ. Type figurenya. Macam mana dapat 34? 21 plus 13. Yes, 21 plus 13. Macam tu
Faham? Faham. Faham ke tak? Okey, Faham, madam. isi. Yang less than 45, masukkan figure dia. Berapa tu? 45. Tulis. Kemudian 53. kemudian 58. kemudian 60. 60. Yang last kali 60 ni mestilah sama dengan total bias lah. Tiganya. Total bias tadi ada 60 bias kan. So all together there should be 60. Last kali must be 60. Faham So dah dapat figure ni, you dah dapat dua benda ni. Dua benda ni lah yang akan kita gunakan untuk buat Ojif. apa nama tu, ojif. Less than ojif. Pergi atas macam mana nak buat. Tengok gambar ojif kat atas tu. Ni tengok. Ni gambar dia. Jadi maknanya kalau figure ni, you kena tengok lah figure tadi. Figure ni ialah, first one tu ialah titik berapa tu? Bawah, titik bawah tu 28. 20. 20, 0. Kan? 0. 20, 0. Yang kedua? 24. 4%. 24, 4. Macam tu lah. Tapi you punya, pergi bawah. You punya data tadi. You punya contoh yang saya bagi tadi. Mana? Mana? Aduh, mana? Ni. Yang you isi tadi. Masya Allah. Masya Allah. Ni. Ni. So you punya ni, titik you ialah 25, 0. 30, 35, 21. Macam tu lah. Faham tak? Lepas tu you sambungkan titik-titik tu by using ruler. Using ruler. Tengok tadi contoh dia kan. Pakai ruler. Jangan pakai apa nama tu, hand punya tu. Dia bukan hand free. By using tak boleh ni. Flexible sebab saya nak tepat. ruler. Tak pakai ruler. Tak nak flexible ruler pakai ruler. Ruler tu maksudnya you sambungkan point by point. Sebab apa? Sebab nanti daripada sini kita nak estimate value. Jadi estimate value kalau boleh saya nak semua orang dapat sama je figure dia. Sebab you pakai ruler kan. Tapi kalau you pakai flexible ruler tu, dia tak sama kadang-kadang. You punya apa nama tu kan. Tangan you tak sama, betul tak? Faham tak? Kalau boleh saya nak setiap orang guna ruler. Faham Faham. Jadi So kena boleh buat bengkokkan ruler madam. tak payah bengkokkan ruler. Pakai ruler macam biasa. So straight je lah, madam. Tak Sambung. payah melengkung-melengkung. Straight. Tak melengkung-melengkung. Dia akan jadi orang panggil takut-takut, orang Terengganu panggil tau. Gitu. Dia tak akan jadi smooth lah. Dia tak akan jadi smooth. Dia akan jadi bertahap-tahap macam tu. You kena sambung point by point by using ruler. Beres Nanti buat Saya nak tengok tu nanti saya dah bagi figure tu, you buat. Okay, next. Next. Tu tu kita dah ada apa namanya tadi. Nama yang kita buat tadi, yang kita dah belajar buat tadi ialah apa dah? Cuba you sebut apa yang kita dah buat tadi. Sepatutnya you tahu nak buat. Histogram. Lepas tu frekuensi polygon. Sambung titik tengah dia. Kemudian ojif. Less than ojif nama dia. Sebut ojif pun tak apa dah. Faham sebab kita belajar satu je ojif. Nak tanya boleh? Ya, sila. Untuk yang kalau ojif tu kan, dia punya x-axis dia memang tulis 25, 30 macam tu Ya, betul.
Okay. Kena tulis macam tu. Kena ambil figure yang saya beri tu lah. Tak payahlah tulis less than tu. Okay. Less than tu nak bagi kita faham. Tak payah tulis less than. Tulis 25 sahaja. Okay, faham. Okay, beres nanti buat. Okay. Ada soalan lain lagi? Ada? Ada. Okey. Kemudian kita pergi kepada seterusnya. Yang ni tadi kan kita buat how to present data in terms of frequency distribution data. Data dalam bentuk frequency distribution. Sekarang ni ungroup data pula. Ungroup data. Ungroup data macam mana? Ungroup data tu ni dalam bentuk satu-satu macam ni ni example. Apa namanya sekarang ni? Stem and leaf display. Stem and leaf display. Apa stem? Stem ni maksud dia apa? Batang. Batang dan Daun. daun. Ini kita panggil gambar rajah batang dan daun. Stem and leaf. So untuk buat stem and leaf ni, kalau you tengok example yang saya bagi ni, number of patients treated daily in a certain clinic over a period of 3 weeks. Maksudnya 60 tu apa? Patient. Number of patients on day 1. Kan? Number of patients treated on day 1. Hari pertama 60. Hari kedua, how many patients are treated? 31 kan? Maksudnya last kali 47 tu berapa? 21st. 47 21. 3 minggu maksudnya 21 hari lah. Hari ke-21. Kan? On the 21st day. Tak? Hari ke-21. Betul tak? Gitulah. So macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat stem and leaf? Tengok saya kata tu. First you kena sort data tu. Sort data daripada kecil ke besar lah. So yang paling kecil berapa? 31. Ya, yang paling kecil 31. Kemudian lepas 31 42. you kena sort dulu lah. Tak ada sort kat sini mungkin you boleh tambahkan dekat situ. Lepas daripada ni kat sini tambah tu. Tambahlah dekat sort tu you tambahkan bawah tu so first one kat situ. First one 31. Okay, tulis 31. Okay, next bagi space 42. Next 44. Next dan seterusnya lah. You dot je. 44 lepas tu dot je. Last kali berapa? Last kali 60. Saya bukan. 86. 86. Tu last kali So jadi sekarang macam mana you nak buat? First you kena identify kat sini mana stem, mana leaf. Biasanya kalau nombor you, kalau data you ni consist of 2 digits, macam ni 2 digits kan? 2 digits macam ni. So you kena ambil first digit tu stem, second digit tu leaf. So first digit dia 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Betul tak? 30-an, 40-an, 50-an sampai kepada 80-an kan? So first digit dia macam tu dan leaf dia. Leaf dia tu you kena buat satu-satu. Nombor belakang dia. Maksudnya tengok 3 tu leaf dia ada satu je, 31 sahaja. 31. Kemudian yang kedua data you 42, 44, 47. Nampak tak dia punya leaf? Faham tak tu? Nampak.
Gitu. Kemudian 53, 55, 58, 59. Macam itulah. So yang ini namanya apa? Stem Apa and leaf. nama? Stem and leaf display. Ni dah stem and leaf. Gitu lah. Ini namanya stem and leaf. Boleh? Boleh Oh ada dah data kat bawah tu tak apalah. Macam tu. Beres Beres. Beres. Okey, daripada stem and leaf, seterusnya yang ni exercise 2. Exercise 2. Jadi kat sini dia bagi exercise 2 dia bagi stem. So daripada boleh kata data ni masih lagi satu-satu. Boleh kita panggil raw data jugalah sebenarnya. Belum lagi convert kepada frequency distribution. Jadi maknanya sekarang you boleh tengok macam mana kita nak convert data dalam bentuk stem and leaf ni ataupun raw data ni into frequency distribution. Tengok tu. Jadi kat sini kena jawab soalan lah. Tengok soalan dia kata apa. Construct a frequency distribution for the above data by using 10 to 19 as the first class. Tu soalan dia nak macam tu jadi kena gunalah. Yang pertama ialah first class dia 10 up to 19 kan. Sebab stem dia satu kan. Kelas betul tak? Betul ke tak? Yes. 31. Lepas tu dia dekat sini dia punya ni apa? Dia punya frekuensi dia apa? Number of student. Apa? Number of student. Number of student. La ilaha illallah. Variable dia apa? Sudah. Apa variable dia kat sini? What is the variable here? Sudah. 40, 49. Yes, exam score. La ilaha illallah. Saya ulang balik. Apa variable kat sini? Exam score. Exam score. Kan? Exam score. Dan dia punya frekuensi apa? Number of student. Number of student. Jadi bila dia suruh convert kepada frequency distribution ni, you kena tahulah mana satu variable, mana satu frequency. So here your variable is, what is your variable? Dekat sini saya dah tulis siap-siap dah, tapi you kena tahulah apa exam score. Apa dia punya frequency? Number of student. Highlight sikit exam score tu. Bagi warna apa exam score. Tu exam score. Tu ialah variable Kemudian mana dia frekuensi? Tu ialah frekuensi. Macam tu. Tu penting Jangan tulis frekuensi macam tu je. Number of students. Maksudnya there is only one student who score between 10 to 19. Kan? Yes. Those who score 20 up to 29 there are also one student dan seterusnya lah. Dan penuhkan table tu. Faham 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 je. Boleh Beres. Buat. Then soalan seterusnya apa dia suruh buat kat situ? Construct a histogram for the above frequency table. Ingat kalau kita nak buat histogram tadi kita kena guna class boundary kan? Betul. Betul tak?
Yes. Apa nak Yes. itu sebab so first class boundary cuba isi class boundary tu. First class boundary berapa? 3 dia. Okay, what is the first? 9.5. 6.5 up to Type. 90.5. Yes. Type. Madam, Ya. kalau yang number of students tu kan, madam tak ajar lagi macam mana nak dapat yang dia punya frekuensi tu. La ilaha illallah. Bilang je lah kan? Okey. Saya ingat you dah dapat tadi. Okey. Jadi antara 10 to 19 ada berapa orang kat situ? Tengok stand and leave tu. Ada berapa orang? 1. Apa dia figurnya? Figure dia 19. berapa? 19 kan? Hajar ke yang tanya tadi? Ya, saya. Okey Hajar. Okey. Terima kasih Hajar sebab tanya. Kalau tak tahu dia terus tanya. Maknanya kalau kita tengok data tu kan, antara 10 to 19 hanya seorang saja iaitu 19. Betul tak? Hajar. Kalau you tengok stand and leave tu, you boleh baca satu-satu tu. Betul tak? Data tu you boleh baca satu-satu. Data yang pertama berapa? Cuba baca. 19. Yang kedua? 22. Yes. Yang ketiga? 38. 38. Yang ke seterusnya yang ke berapa? 5? 47. 47 and 48. Yes. Jadi you bilang je lah. Maksudnya between 10 to 19 ada berapa orang? 1. Ada berapa orang? 1 iaitu berapa sebenarnya tu? Dia skor berapa? Dia skor 19. Maknanya ialah 10 to 19. Hanya seorang sahaja. Jelas saja. Jelas. Tak faham terus tanya. Terus tanya. Macam tu. Beres Beres. Ada lagi nak tanya? Gitu. Dan seterusnya lah. Bila dah dapat ni, you boleh buat histogram. Beres tak? Beres. Okey, sekarang. Tapi kena buat ni, banyak kena buat ni sebab graf-graf tak ada dekat sini Bagi saya dalam untuk table sahaja, graf-graf tu you kena tunjuk. Ya. Beres Okey. Seterusnya kita masuk kepada what is the next subtopic? Ni subtopik ni Apa subtopik ni? Measures of Central tendency. Measures of central tendency. Jadi sebelum ni you ada belajar definition of satunya you ada yang statistik tu. Partner statistik siapa? Parameter kan? Parameter and statistik. Apa definition of parameter? Apa definition of parameter? Summary measure kan? Summary measures taken from population. Betul tak? Last. Betul. Betul kan? Summary measure taken from population. Jadi contoh summary measure tu apa saya kata? Contohnya ialah mean, mode, median. Betul tak? Betul. Betul So, kan? Jadi kena kait-kaitkan balik Jadi kat sini kita akan belajar. Sekarang kita nak belajar summary measure tu. Yang pertama namanya measures of central tendency. Measures of central tendency ni ialah mean, mode, median. So nak kira kita pergi yang pertama dulu mean. Mean ni dia kena ikut kategori kategori of quantitative data tadi. Kalau you ingat balik quantitative data kita ada berapa jenis kita tengok tadi?
Ada berapa jenis? Tengok balik atas. Ya Allah. Tengok balik slide. Slide quantitative data. Quantitative data. Classification of quantitative data. Ada berapa jenis? Ada dua. Apa dia? Group dengan Ungroup ungroup. raw data. Ungroup data. Ungroup data. Lepas tu data dalam bentuk FD. FD ada berapa pula? Ada dua. Ya ke dua? Ya, ada dua. FD ada dua. Yang pertama ialah Individual FD. individual. Contohnya individual macam contohnya kat sini number of children ni kan. Ni individual dan ada pula group. Group FD. Group FD ni dalam bentuk interval lah. Dalam bentuk interval. Interval tu ada dua pula kan? Betul tak? Betul. Tengok interval tadi ada dua. Jadi maknanya all together macam ada 4 lah kita bagi nanti tu. Betul tak? Nampak dulu classification dia jadi sekarang kita nak kira mean. Pergi kepada kira mean tadi. Kira mean. Kita nak kira mean. Kita nak kira mean. So untuk first category apa namanya? Classification of data tadi. Kategori yang pertama apa? Raw data. First category raw data. Data dalam bentuk satu-satu tu, bukan dalam bentuk table. Jadi tengok contoh. Mana contoh? Example of a raw data. Mana contoh saya bagi? Mana contoh saya? Mana contoh? Bawah lagi kot lah. Bawah. Ni bawah ni. Ni atas tu. Example atas lagi sikit tak nampak lagi. Kejap. Allahu Akbar. Semula Yang data tadi tu age of example 5. Raw data. Apa data dia? Age of 8 lecturers. Raw data tu kan. You kena betul-betul faham age raw data tu yang satu-satu kan. Yang satu-satu ya, ada 53, 32, 61. Highlightkanlah dia bagi nampak jelas. Tu raw data. Jadi kalau data macam ni, macam mana nak kira mean? Dah belajar dulu. Macam mana nak kira mean? Tambah semua. Bahagi dengan ada berapa? Ada berapa? Ada bahagi dengan berapa? Dengan N. N tu berapa? Dia punya 8 lecturer tu. Bahagi dengan how many? 8. Ya, bahagi dengan 8 lah. Jadi tengok formula dia. Ke atas kelas. Ke atas. Sebelum ni, slide sebelum ni. Okey, slide sebelum ni. Okey, tu ni formula dia. Tu mean X bar. Cuba tunjuk sikit X bar. Cuba tunjuk kat mana saya ni. X bar. Mean X bar. X bar tu X bar. Betul tak X bar tu? Yang bawah tu. Yang betul tak X bar kan? X ada bar kat atas tu kan? Kita panggil X bar. Mean total of data. Jadi simbol dia tu simbol dia sebelah tu. Tunjuk sebelah tu. Summation of X. Sebelah tu. Tu. Sum of X. Sum of X. Nampak tak? Sum of X divide by N. Maksudnya you jumlah. Ini simbol dia lah. Dulu you belajar jumlahkan semua sekali, tambahkan semua sekali. Tu simbol dia. Summation of X divide by N. Gitu. Itu ialah mean. Okey, sekarang. Masalahnya sekarang ialah saya tak nak you guna cara tradisional tu. Cara tradisional campur macam tu je. Sekarang kita kena key in data tu kat calculator. You pernah tak guna masa kat sekolah dulu? Kena key in data kat calculator. Pernah tak guna? Tak pernah. Tak pernah.
Allahu Tak Akbar. pernah, Tak madam. apa, Tak tak apa. pernah. Ada kalkulator. Ada kalkulator tak kat you tu? Pernah tapi Ada. lupa. Pernah. Ada yang pernah, ada yang tak pernah kan? Tak apa. Mesti yang you wajib guna kalkulator yang key in tu Tak perlulah buat secara konvensional Kena key in data. Okay, sebelum saya terlupa Min ni apa nama sahabat baik dia ialah sahabat baik dia ialah standard deviation. Standard deviation. Jadi bila kita nak kira mean, kita boleh kira sekali dengan standard deviation. Sebab tu kalau you tengok soalan past year, soalan tutorial, sebab soalan tutorial you tu bersekali dengan past year question. Kalau you tengok soalan yang pertama, mesti dia kata calculate the mean and standard deviation. Betul tak? Betul tak? Cuba go through soalan, tak percaya tengok. You tengok soalan. Cuba go through dekat bawah tu. Lagi tu. Dekat tutorial berhabis. Bawah. Cuba tengok. Tengok soalan yang past years tu. Cuba tengok. Tengok. Calculate. Sekejap. Lagi. Soalan lain lagi. Lagi bawah lagi. Ni. Ni. Soalan. Sekejap. Soalan atas sikit pada ni. Ni. Soalan berapa ni? Ni soalan ni. Calculate ni. Soalan ni. Soalan berapa ni? Soalan 15. Soalan 15 kita tengok dia suruh apa tu? Calculate the mean and standard deviation kan? Nampak tak? Tadi biasanya memang macam tu First question memang dia akan suruh kira mean and standard deviation. Gitu. Memang sekali Jadi kita akan belajar sekaligus lah. Walaupun standard deviation ni tak masuk dalam measures of central tendency, tapi kita akan buat sekaligus sebab bila kita pakai kalkulator, kita key in data dalam kalkulator, terus kita dapat dua-dua tu. Faham tak? Okey, tak apa, relax. Naik balik dekat contoh tadi. Relax, tarik nafas, tambahkan bekalan oksigen. Mana tadi? Measures of central tendency tadi. Measures atas lagi mean atas lagi. Ni age of 8 lecturers. Sekejap. Age of 8 lecturers ni tengok mana mean. Cuba tengok bawah. Next slide. Syah. Ni formula saya bagi kat sini, formula mean je kemudian okey kejap Syah. Okey sini Syah. Kejap. Dekat Syah. Kat sini Syah. Sini ni example 5 ni. Tengok example 5 ni, tengok. Soalan yang saya minta you kira ialah find the mean and standard deviation. So standard deviation ni formula dia ada, saya bagi kat bawah tu. Tengok formula dia tu, formula standard deviation. S. Tengok S kat bawah tu. Syah, cuba you highlight kan. Mana S? Tu S. Yang square root of. Bawah. Ni. Bawah. S. Tu formula dia. Highlight kan tu. Tu formula dia tu Macam tak boleh highlight ni. Tu formula dia 1 over tu ialah formula standard deviation. So sekarang macam mana kita nak key in data ni dalam kalkulator? Data ni So sekarang you ada kalkulator Ada kalkulator Ada, madam, ada. Okey, sekarang you convert kepada mod SD. Mod SD. Dah dapat .sd. Tekan mod tu 2 kali. Dapat tak? Dapat. Dapat Tukar dah kepada mod SD
Dah. Okey, sekarang you tekan key in pula dah. Press 53. You 53. you type 53. Kemudian Boleh. you tekan M+ tu. Plus. Apa dia keluar? Apa dia M. keluar? N. Jadi N. N equals 1 kan? 1. Yes. Betul tak? And Apa equal. maknanya tu? Itu maksudnya you dah key in satu data dalam tu iaitu 53. Okey, teruskan aja. Type pula 32. 32 M+. Oh. 2. Dapat kan? N equals 2 kan? Dapat. Betul tak? Semua orang Betul. dapat kan? Teruskan sampai 57 tu. Terus type sampai 57. Habiskan. Betul tak N equals 8? Betul. Betul lah? Betul. Betul Dapat kan? 3. Ya? Oh, okey, dapat. Buat satu-satulah. Buat 53, 32, 61, 27, 39, 44, 49 sampai kepada 57. Okey, semua orang dah key in sampai habis? Dah. Sampai keluar N equals 8? Dah. Dah dapat kan? Dapat. Okey. So sekarang 50. daripada situ you kena dapatkan summation of X tu berapa. Summation of X berapa? Tengok macam mana nak dapat summation of X tu. You kena press tengok dia punya you punya calculator tu, you shift 1. Press shift 1. Apa dia keluar? Shift 1. Shift 1. EX kuasa 2 EX dengan N. Summation of X, summation of X square kan? Summation of X tu number berapa? 2. Number 1. Number 1. So N. you press number 1. You press number 1 tu. Lepas tu Number 2. tekan equals. Sabar. Press number 1 and then press equals. Dapat berapa? Kalau kalkulator saya summation of X nombor 2. So tekan 2 je lah kan? Ya, tekan 2. Tengok kalkulator masing-masing. Betul tak summation of X tu number 1 tu? Betul tak? Ke Salah number tekan lah 2? medium. Kalau salah tekan. Tengok kaki. Okey, semula. Okey, you ulang. Tengok, press shift 1. Shift 1. Lepas tu dia ada keluar ke atas tu kan? Tengok summation of X number berapa? Number 2. Number 2. Ya, siapa kata number 1 tadi? Okey, kalau number 2 tak apa. You press number 2 lah. Press number 2. Press number 2. Lepas tu press equals. Dapat berapa? 362. Berapa? 362. So tulis dekat situ. Summation of X equals 362. Tulis. 362. Betul tak? Betul tak kelas? Betul. Semua orang dapat 362. Kemudian Betul. cari pula summation of X2 tu. Summation of X square. Yang kedua tu lah. Dalam nota tu. Summation of X square you kena press apa? Shift 1 tadi. Shift 1 tadi. Summation of X square number berapa? Okey, number 1. Press number 1. Press number 1 kemudian equals. Dapat berapa? 1 17,390. Type. 17 betul tak? 90 betul ke? Betul. Semua orang dapat sama, betul? Betul. Okey, beres. Kemudian N. 8. N tu maksudnya N tu berapa sepatutnya? N tu berapa nak how many lecturers lah. Tu pun you boleh tekan juga kalkulator tu. You press 1 tu dia keluar berapa N? 8. Nombor berapa? N tu nombor berapa? 3 kan? Nombor 3. N nombor 3 kemudian tekan equals, so dapat 8. Mesti dapat 8 lah sebab you ada 8 lecturers. Kalau keluar benda lain tu maksudnya you silap lah tu. Mungkin silap key in terlebih ke terkurang ke. Faham tak? Type 8. Tulis 8. Okey. Kemudian X bar pula. X bar tu min lah.
X bar. So tulislah. Summation of X tulis 362. Tak boleh tulis. Itulah. You tak ada ni kot. You tak ada apa nama equation editor. Nak type ni dia kena ada equation editor. Aduh. Aduh. Macam mana nak kata, boleh tulis tak? Kalau ada pen tu boleh tulis tak? Saya tak ada pen. Tak apa dah. Tak apa dah, tulis lah Aduh. Okay, X bar tu berapa jawapan dia? Untuk dapat X bar ni, you kena press, you kena shift 2. Shift 2. Nombor 1. Shift 2. Tekan shift, kemudian shift tekan nombor 2. So dia keluar tak apa kat situ? X bar. Dia keluar X bar. X bar nombor berapa? 1. Nombor 1. Tekan nombor 1 macam tadi. Tekan nombor 1 and then tekan equals. Nombor tu. Dapat berapa? 45.25. 45.25. 45.25 years. Kena pandai-pandai lah kat sini. Mungkin pandai-pandai lah you betul, you tulis balik tu, saya pun tak tahu lah macam mana tu. So you dapat min you ialah 45.25 years. Gitu. Senang tak susah. 45. Okey, ulang balik. Hajar ataupun siapa-siapa, ulang balik apa yang saya cakap tadi. Macam mana nak dapat tu? Kena tekan Shift 2. Shift apa? Shift 2. Lepas tu tengoklah dia tulis apa kat situ kan. Ada tak X bar dia tulis? Kat skrin tu. X bar nombor berapa? Nombor 1. Press nombor 1 lah. Press number 1 and then press equals. Dapat tak? Dapat 45.25. Dapat tak? Yes. Ikut je instruction. So dekat sini dah dapat ni, you kena tahulah macam mana nak interpret. Tu isi je tempat kosong. On the average, the age of a lecturer is berapa? 45. Isi je tempat kosong. Is 45.25 years. Macam tu. Gitulah. Beres Beres. Alhamdulillah. Settle bahagian mean. Sekarang standard deviation. Standard deviation. Formula tu diberi. Ingat formula ni formula yang tak ada F. Sebab ini ialah data raw data. Raw data. Tak ada F. Tak ada formula. So formula dia macam tu. Dia dah dapat dah tiga tadi tu, masukkan. Nak masukkan ni, aduh. Yang ni. You tulis tangan dah tulis tangan, lepas tu share dekat group. Boleh? Boleh. Ada pun siapa yang equation editor, you kena, kalau ada word tu you kena install dulu equation editor. Baru boleh isi ni. Equation editor Nanti cuba-cubalah macam mana masukkan tempat kosong tu. Sum of x square tu. N tu ialah berapa? Square root of, tak boleh nak masuk Aduh. Macam mana nak kata tu? You masukkanlah saya. Kalau tulis tangan boleh? Tak tahu you masukkanlah masukkan satu-satu. Sum of x square tu ialah 17390. Sum of x dalam bracket tu masukkan 362, kemudian benda tu kuasa 2 kan. Kemudian bahagi dengan n tu 8. So berapa jawapannya? Yang ni you boleh press calculator. Press calculator you tadi shift 2. Cuba shift 2.
shift tu ada tak S? Ada. Ada tak S kat calculator you? Ada S? Ada nombor Kat 3. calculator dia ada dua jenis. Ada yang tulis S, ada satu lagi ditulis sigma tu. SX. Ada tak sigma? Yang tu Saya SX. SX. SX okey lah. Yang SX nombor berapa? Nombor 3. Nombor 3. So you press 3, tekan Nombor 3. equals. Tekan One. equals. Dapat 12. berapa? 12. 12 point. 00. Ambil 8 up to 2 decimal point. 12.00 00. 00 ke? Lepas 00 tu berapa? 8. 8. Ish. 01 lah. Aduh, hai. 7.01. Unitnya sama macam min. Berapa unitnya? 12.01. Yes. Unitnya apa? Years. Oh, yes. 12.01 years. Serupa lah. Macam tu. Ada kalkulator yang tak keluar S ke? Ada tak? Kalau kalkulator yang tak keluar S, you tengok dia keluar sigma. Sigma yang ada N-1 bawah dia. Serupalah. Sama dengan S. Mana-mana kalkulator yang tu. Beres Beres. So sekarang kita baru habis calculate mean and standard deviation for raw data. Beres. Jadi saya nak you cuba tengok soalan tutorial. Cuba you tengok soalan tutorial tu. Soalan tutorial bawah soalan tutorial. Ada tak soalan raw data yang suruh kira mean? Soalan berapa raw data yang suruh kira mean? Mana raw data? Saya nak you cari mana soalan berapa? Saya nak you identify. Jadi raw data. Okey, kejap. Yang ni kejap. Pergi balik soalan tadi. Syah. Ya. Soalan ni Syah, soalan berapa ni? Soalan 9 ni. Soalan 9 ni dia beri dalam bentuk stem and leaf. Kemudian dia suruh construct frequency table. Jadi makna je dah jadi table dah yang ni soalan ni. Faham tak? Faham. Dia dah jadi table dah. No more raw data. Cari soalan yang raw data betul-betul. Soalan berapa yang raw data? Cari soalan lain. You kena identify dulu soalan tu mestilah soalan yang betul. Ni soalan atas tadi. Ni soalan ni. 12. Alamak, yang ni dia tak suruh kira min kan? Okey, soalan lain. Soalan raw data. Ni soalan 14. Tak, 14. Quality inspector in a manufacturing sector recorded the number of defective items discovered from 15 shifts in a particular week. So you ada ni, data ni dalam bentuk raw data kan? Raw data. Tapi dekat sini dia suruh kira mean je. Sebab saya suruh you kira mean dengan standard deviation. Bolehlah nak buat Cuba cari soalan lain, ada tak? Cari soalan lain. Raw data. Cuba cari soalan lain. Raw data yang dia suruh kira raw data. Ada tak ni? Min dengan mod. Nombor berapa? 17 min dengan mod. Ada tak yang suruh kira soalan mean and standard deviation? Ini ada min sahaja. Media ni kuatir. Lagi. Ada tak soalan lain? 20 tu bukan. Ada tak soalan lain? Ni. Yang bawah tak semua. juga
Dia kuartil. banyak Tak ada tak? kuartil. Ada tak? Ya, Kuartal. dia dah masuk kuartil madam soalan dia. Ya. Dia biasanya macam tu lah. Dia biasanya ada tak soalan? Tak ada ke? Tak jumpa satu pun ke? Soalan 26 tu C ada untuk mean and standard deviation. 26. Kita tengok 26. A dengan C tu lain, cuma B tu ada mean dengan standard deviation. Tengok 26. Okey, tengok 26. Okey, 26. Jadi kita tengok soalan ni yes. Jadi soalan 26B soalan 26B. 26B. Tengok 26B, calculate the mean and standard deviation. Boleh you buat yang ni? Boleh. Boleh Boleh. 26B. Cuba buat catatan sikit untuk apa yang kita kena buat hari ni Siapa boleh ni nanti apa benda kerja yang saya suruh buat hari ni? Nanti saya tak ingat ni Hajar boleh? Ya, boleh. Hajar boleh Boleh. Jadi maknanya apa yang saya suruh buat tadi? Saya suruh buat histogram dengan polygon, kemudian frekuensi histogram, frekuensi polygon, ogive dan mean untuk soalan 26B. 26B itu kan? Itu je kerja untuk hari ni kan? Okey. Jadi kita sambung lagi kerja pada hari Selasa nantilah. Buat yang ni dulu Hajar tulis dekat grup nanti Buat yang ni Beres Hajar. Okey, kita dah pukul 10 lebih dah. Saya rasa kita tamatkan kelas kita kat sini. InsyaAllah boleh kan? Mesti guna kalkulator. Dan siapa boleh solvekan tadi tu macam mana nak type dekat situ tu? Okey, pandai-pandai lah you all tolong macam tu. Saya rasa kita habiskan kelas kita kat sini. Yes. Gelap. Ya. Yes, Syah. Syah ke? Ya, Syah. Tak. Bukan saya. Bukan Syah. Siapa tanya tadi? Ya. Saya. You nak tanya apa? Ya. Ya, siapa ni? Mehmet Zaidan. Zaid. Boleh tak saya nak tanya apa tu, macam mana nak tekan yang kalkulator yang soalan tadi tu? Soalan mana? Yang soalan yang kita kira mean tu. Macam mana nak tekan kalkulator? Macam mana tadi? Siapa boleh ulang balik? Kena ingat. Siapa? Macam kurang Satu faham. lagi. Kejap. Okey, satu lagi. Saya nak bagi kerja lah ni. Siapa boleh buat video? Macam mana nak tekan kalkulator yang tadi tu? Buat video, lepas tu hantar kat grup. Macam tu saya rasa the best lah. Biasanya student saya dia buat video biasanya. Student saya lepas-lepas dia buat video hantar kat grup. You buat video tadi tu. Macam mana nak dapat? Siapa boleh buat video ni? Hantar kat grup. Sebab yang ni penting semua orang kena tahu macam mana nak tekan kalkulator. Okey, siapa nak buat video ni? Hantar kat grup nanti. Buat yang contoh tadi. Kita buat contoh age of 8 lecturers tu. Macam mana nak tekan kalkulator, macam mana dapat sum of x square semua tu. Macam mana nak dapat mean, macam mana nak dapat standard deviation. Tunjuk je kalau student saya buat kejap je tu. Yang lepas-lepas. Tapi saya dah tak jumpa. Cari-cari video yang dia orang buat dulu. Tak cukup cari dah. Siapa boleh buat? Ada tak yang boleh buat? Ni memang you kena buat pakai kalkulator ni Jangan pakai conventional method. Ada kan dia punya madam tulis kat sini. Ya, saya tulis, tapi itulah biasalah. Saya tulis belah kedah dah saya sebut satu-satu saat ni kan. Saya dah tulis belah ke dalam benda tu. Tapi kalau you boleh buat video, mungkin ada yang macam tu lah. Untuk nak pastikan semua orang ni boleh ikut ni, tu masalah dalam negara tu. Hajar boleh tolong buat ke siapa orang lain? Syah boleh tolong buat, Syah? Boleh. Syah boleh tolong buat? Boleh? Syah buat Okey Syah, terima kasih Syah buat video tu, hantar dekat grup hantar dekat Telegram Kalau lambat sikit. Tak apa, lambat sikit pun. Malam-malam karang pun tak apa. Boleh Syah? Boleh. InsyaAllah boleh. Okey. Terima kasih Syah.
Jangan lupa tu Okey. Okey, terima kasih. Hajar nanti update ya apa yang kita kena buat tu. Terima dah, kasih. saya dah. Assalamualaikum. Ya. Dah hantar dah? Dah. Okey, terima kasih Hajar. Very fast Okey. Beres Beres. Beres. Nanti kita sambung hari Selasa kelas B kan? Selasa pagi Okey, beres. Terima kasih semua. Pastikan you tahu tu macam mana nak tekan calculator tu. Syah boleh Syah buat video Syah Boleh. Okey Syah, terima kasih. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Welcome. Okay, Thank you, madam. Thank you, madam. Bye-bye. Welcome all of you. Thank you, bye-bye, madam. Welcome all of you. Thank you, madam. Syah. Syah, dah record kan benda ni? Dah. Dah boleh stop recording. Lepas tu nanti kan kau buat end mic terus. Kau jangan leave end mic. So nanti semua dah habis. Stop recording.